Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, saya harap anda semua bersedia dengan minda yang cergas pada hari ini untuk sama-sama kita mendapatkan ilmu bagaimana cara mudah untuk kita capai KPI dalam perniagaan Nuraisyah. Okey, sebelum tu saya nak kamu lihat berkenalan dengan kita punya, ini adalah ketua ataupun top leader dalam GPSJ, iaitu Puan Fatimah Zahra binti Zahid. Beliau ni merupakan orang Terengganu lah. Ini antara pencapaian yang uh, setakat bulan Julai 2021, gaji beliau adalah 80,000 sebulan. Tetapi bukan berhenti setakat ini. Dalam perniagaan Malaysia, pendapatan adalah unlimited. Maksudnya tidak ada had. Tidak ada had. Bulan lepas, beliau punya pendapatan adalah 75,000. Bulan Julai, 80,000. Agak-agaknya pada bulan Ogos 2021 berapa gaji? Itu kita dah boleh jangka akan terus meningkat. Okey, jadi bagaimanakah kita punya top leader ni, Kak T yang kita biasa bangga Kak T ni, dapat gaji macam ni? So mesti itu yang korang nak tahu. Okay, so saya teruskan kepada slide seterusnya. Pertama, korang kena faham, kena kenal apa itu KPI. Biasa ada orang tahu, ada yang tak tahu. KPI dalam bahasa Inggerisnya adalah Key Performance Indicators, ataupun dalam bahasa Melayu indeks petunjuk prestasi, ataupun senang cerita bahasa mudah adalah sasaran yang korang kena ada dalam minda kamu, kena set dalam minda kamu kalau kamu nak berjaya dalam Nuraisyah. Okey, untuk tim JBSJ, KPI person ni adalah RM100. RM100 Malaysia. RM100 Malaysia. Kalau Brunei, RM3.12 kan sekarang kadar pertukarannya. Okey, kalau Brunei adalah sebanyak sekejap, RM32. Lebih kurang. Lebih kurang RM32. Dolar Brunei. Okey, so kat sini menunjukkan bahawa KPI person ni bukan satu benda mustahil, benda yang memang logik untuk kamu capai. Saya kata mudah saja KPI personal. Korang beli shampoo, korang beli sabun untuk kegunaan korang sendiri, dia anggap KPI personal. Ataupun korang beli dengan niat korang nak jual secara runcit, nak dapat untung runcit, korang ambil barang tu, kamu pergilah jual kat siapa-siapa, maka itu juga dia anggap KPI personal. Okey, KPI group. KPI group adalah KPI di mana kamu ada ahli di bawah kamu. Syarat dia nak dapat KPI group mesti ada DS bawah kamu, ataupun ada ahli bawah kamu. Maksudnya apa? Kamu kena rekrut orang, ada tim. Katalah kamu ada 11 orang. 11 orang, kalau satu orang berbelanja setiap bulan 100, maka kamu dah mencapai KPI kamu 1,100 untuk dapat title agent. Kenapa agent? Sebab dengan title agent je kamu akan dibayar gaji oleh syarikat. Gaji dengan untung runcit adalah benda yang berbeza. Untung runcit adalah untung daripada produk, gaji adalah sumbangan ataupun bayaran khusus daripada syarikat. Okey, untuk KPI stokis adalah sebanyak RM8,000, manakala KPI group ataupun KPI group untuk stokis monster adalah RM85,000. Nampak besar, tetapi kalau kamu menggunakan kaedah yang betul, kaedah yang tepat, cara yang betul, benda ini tidak mustahil seperti mana telah dibuktikan oleh kita punya top leader. Okey, isu yang kedua, jualan atau rekrut yang penting. Untuk peringkat DS, saya tidak menggalakkan kamu berjual beli ataupun fokuskan pada jualan semata-mata. Sebenarnya dalam kamu menjual, kamu punya mindset kena letak kamu nak rekrut. Kamu boleh beli produk yang kamu katalah kamu ada modal yang besar, kamu beli satu produk yang mungkin mempunyai permintaan yang banyak di tempat kamu, kamu beli untuk simpanan kamu dan kamu menjual. Waktu kamu menjual itu, saya sarankan kamu tawarkan harga ahli pada bakal pelanggan kamu. Contoh, kamu nak jual vitamin, katalah vitamin C. Kamu dekat pasaran harganya RM1 Malaysia RM20.
Kamu cakap dekat bakal customer kamu, okey, harga runcit dia RM20. Kalau nak murah, belilah dengan harga ahli. Nak jadi ahli sekarang percuma. Kalau harga ahli, dapat jimat RM2 lebih. Itu harganya RM17.90. Maka dapat jimat RM2.10. Itulah kat situ kan. Maka penjimatan itu dia nampak menarik. Dan bila dia nak jimat, dia hanya perlu jadi ahli. Dan bila dia nak jadi ahli inilah, kamu minta detail dia. Nama penuh. Mesti nama penuh. Seperti mana dalam IC, tak boleh nama samaran. Sebab ini melibatkan isu pendaftaran dan sistem. Alamat penuh, termasuk postcode dia. Postcode tu penting untuk daftar. Tak ada postcode, kalau dekat Brunei, dia panggil istilah zip code ke apa sekalipun, tak kisahlah. Itu mesti dapatkan. Okey. Yang ketiga adalah mesti dapatkan nombor telefon dia. Nombor telefon. Ini yang diperlukan dalam sistem, nombor telefon. Yang keempat, dia kena dapatkan dia punya email address. Dia punya email address. Dan yang kelima adalah nombor IC, kad pengenalan dia. Okey. Cuma kalau di Brunei dia ada tambahan lagi. Sebab Brunei dengan Malaysia, contohnya dekat IC Malaysia kita boleh tahu dia punya tarikh lahir. Kalau Brunei kita tak boleh tahu. Dia lain. Dia punya nombor kad pengenalan dia, nombor identiti dia lain. Jadi kita minta maklumat tambahan tarikh lahir. Tarikh lahir dengan daerah. Biasanya daerah ni dekat Brunei ada Brunei Muara kan. Itu yang antara yang maksudnya perbezaan bila nak daftar DS Brunei dengan DS Semenanjung ataupun dekat Malaysia kan. Jadi itu maklumat yang korang perlu untuk jadikan dia ahli. Ahli tu maksudnya DS lah. Tapi bila kita nak menjual, kita tahu ini pelanggan kita suka membeli, jangan guna perkataan DS. Sebab orang yang nak membeli ni dia ada duit, dia tak suka nak menjual-jual. Dia fikir DS ni dia nak guna jual lah. Itu biasa first impression. Jadi first impression tanggapan pertama. Jadi apa yang kamu kena buat, kamu kata jadi ahli dapat potongan, daftar percuma. So bila dia dah jadi ahli, dia daftar adalah di daftar bawah kamu. Itu kamu kena tanya leader lah macam mana nak daftar. So bila dia daftar, dia membeli, maka dia akan jadi jualan kumpulan tadi. Itu kenapa kita kena letakkan rekrut tu yang utama semasa kita menjual. Jangan nak dapatkan untung runcit. Untung runcit hanya kecil. Kamu tak akan dapat gaji RM80,000. Okay. So kat sini rekrut itu yang utama. So sebenarnya tak perlu menjual sangat. Betul. Kalau kamu tengok tadi, berapa je KPI personal kamu kan? 100 je. 100 tu katalah barang tu kamu guna sebahagian lagi kamu nak jual. Tak banyak pun. Tu dia kata tak perlu menjual sangat. Tapi kamu kena ada DS di bawah kamu. Sebab DS ni lah yang akan menyumbang kepada kamu punya jualan kumpulan. So apa yang kamu kena buat? Tugas utama adalah rekrut, ajak orang jadi ahli atau PDS. Itu tanggungjawab utamalah. Kena rekrut. Ini yang main dia. Selagi kamu tidak rekrut, selagi itu kamu tidak akan berkembang. Jadi cara rekrut ada dua cara secara umum. Pertama, tengok orang yang ada di sekeliling kita. Contoh dalam handphone kamu ada kenalan ada berapa orang? Katalah ada 100 orang. 100 orang tu tak semua orang adalah jenis yang nak buat pendapatan. Ada yang jenis suka membeli. Okey, kalau yang jenis suka membeli, kita panggil namanya potential customer. Customer yang potensi untuk membeli. Jadi customer ni kita treat dia adalah dengan cara kita promote barang. Hari-hari leader kamu akan bagi gambar produk. Kamu kena ambil gambar produk yang ada promosi setiap hari tu. Kamu post dekat kamu punya status WhatsApp, story FB ke, dekat mana, FB kamu punya wall FB ke, dekat kamu punya story dekat IG ke, tak kisah kat mana, setiap 2 jam ke kamu punya leader bagi post je, ikut apa yang leader kamu suruh. Maka kat situ saya percaya kalau kamu ikut betul-betul, kamu ikut dia punya jadual tu, kamu akan dapat walaupun satu produk sehari, memang dapat. So bila kamu post benda tu, maka kat situ ada orang tanya dan nak membeli, maka itu dikatakan potential customer. Dia memang nak beli. Dia tak ada pun kata, saya nak jadi
nak jadi ejen ke nak jadi apa untuk menjual. Dia memang tak membeli dia dan dia memang mampu untuk membeli, maka orang yang macam ni bila dia nak membeli je, kita kena ada dua harga yang kita tahu. Sebab tu bila kamu dapatkan produk, kamu dah kena tahu harga ahli dengan harga runcit. Dua-dua harga untuk setiap gambar ataupun produk yang kamu nak promote hari tu, kamu kena tahu. Tak tahu tanya leader. Tak tahu tanya leader. Okey. Okey, jadi kat sini harga itu nanti kamu kena offer. Kamu bagi tahu dulu. Okey, ini harga ni untuk barang ni runcitnya berapa. Lepas tu kamu kata, okey nak jimat jadi ahli. Jadi ahli percuma. Minta maklumat yang saya cakap tadi. So kamu dah register dia, dah settle register. Okey, bila kamu nak buat pembelian, kamu kena pakai ID dia. Bukan pakai ID kamu. Kamu login pakai ID pelanggan kamu tadi, maka kamu beli melalui ID dia. Boleh pakai akaun kamu, tak kisah. Maksudnya orang tu dia bayar kat kamu, akaun kamu login dekat dalam ID dia, tapi bila awak nak buat pemajaran, kamu login pakai kamu punya ID ataupun internet banking kamu, tak ada masalah, itu tak ada masalah. Yang penting ID dia. Sebab nanti dia tu bawah kamu, dia dikirakan kumpulan kamu, maka dia membeli, dia menyumbang kepada jualan kumpulan yang kita nak target tadi. Okey. So jadi offer jadi ahli. Okey, lepas tu minta dia save nombor telefon. Kamu dah ada hubungan dia kan, maksud hubungan kat sini, dah kenal dia, rapat dia. Minta dia save. Kenapa nak save nombor telefon pakai? Sebab ini adalah database kamu. Kamu save, dia save nombor kamu save nombor dia. Bila kamu nak broadcast dalam WhatsApp, takkanlah setiap hari kamu nak pergi seorang-seorang. Better kamu buat satu kumpulan customer yang dah pernah beli barang dengan kamu jadikan satu grup, maka kamu boleh masukkan gambar tu sekali je, semua dah pergi ke keseluruhan nombor yang ada dalam broadcast kamu. Itu kelebihan broadcast lah, cepat. Jadi tu untung. Jadi pastikan dia kena save lah. Kalau dia tak save, mesej tak akan sampai pada orang yang kita hantar. Okey, dan kita satu lagi, yang customer ini minta leader kamu add dia dalam kelas produk. Sebab apa masuk kelas produk? Dia suka membeli. Dalam kelas produk banyak, tiap-tiap hari ada produk berbeza. Cerita pasal kelebihan, cerita pasal kandungan, harga. Kat situ kita boleh tarik dia untuk dia membeli. Jadi bila beli, kamu punya jualan kumpulan kamu akan meningkat. Okey. Yang kedua adalah potensi AG. Ataupun AG ni agent lah. Potensi untuk jadi stoki. Yang ni suka membina ataupun mencari pendapatan. Macam kamu sekarang dah jadi DS ni, memang kamu aim untuk jadi, nak cari pendapatan, nak dapat gaji 80,000, maka yang jenis macam ni kamu direct recruit. Tak perlu menjual yang ni. Yang ni lebih pada recruit lah. Sebab tu yang ni kalau nak dapat yang jenis yang ni, kamu kena buat beberapa cara lah. Pertama yang paling popular, kita post dekat grup FB. Grup FB pula pastikan kamu aktif lah. Sebab FB ni dia kadang-kadang dia sensitif. Kita masuk satu grup, kita tak bersosial pun dalam tu, tiba-tiba kita post benda-benda yang macam nak ajak orang kepada sesuatu. Dia macam ada pertentangan dengan dia polisi. Jadi kat situ korang kena aktif lah bersosial. Bukan susah pun, korang komen dengan orang punya, korang like orang punya, kan, post kat situ, lepas tu baru korang post. Jadi itu namanya bersosial. Okay. Lepas tu korang boleh juga broadcast. Tengok dalam handphone kamu, kau cari nombor-nombor, buat satu grup. Nombor ini kawan-kawan aku ni, yang ni memang tak ada kerja sekarang ni. Kita tahu siapa yang tak ada kerja kan. Siapa yang memerlukan pendapatan. Kamu broadcast. Kamu hantar copywriter yang boleh ambil dekat kamu punya leader lah. Cuma dengan kawan ni kamu fleksibel lah kan. Takkan nak pakai copywriting yang macam skema punya ayat kan. Mesti ayat kawan-kawan lah. Kan? Kamu kena pandai lah. Ambil bahan, lepas tu kamu buat karangan kamu sendiri, post dekat kawan. Contoh kamu tunjuk selit gaji lah. Selit gaji 80,000. Korang nak tak gaji macam ni? Kalau kawan nak, aku boleh tunjuk jalan. Itu kita punya copywriting sendiri lah. Sebab kawan kita kan. Takkan kita nak guna ayat skema kan. Itu masuk saja. Okay. So bila dia orang dah daftar jadi ahli, so kita akan training. Training ni kamu kena serah kat leader lah. Biasa, kalau DS baru ni dia orang tak kerti nak training. Kalau dah lama lain cerita. So dia bagi dekat leader akan bagi training.
Lepas tu baru dia orang bagi balik kat kamu punya DS tu untuk kamu engage, akrab. Sebab ini manusia DS kamu tu manusia. Kamu kena ada hubungan yang baik. Kamu kena ada satu perhubungan, maksudnya setiap hari korang ada interaksi. Macam mana nak berinteraksi? Tanya leader. Okay, hadiri kelas pagi dan malam. Ni biasa morning booster. Malam biasa Kak T tu ada buat kelas. Jadi join dah untuk dapatkan ini. Walaupun kamu dah lama macam mana sekalipun, kelas jangan tinggal. Okey, yang ni. Yang ni saya nak cerita macam mana DS tu membantu naikkan jualan. Ni kamu KPI kamu 100. Katalah kamu dalam handphone kamu berjaya dapatkan 11 orang yang aktif. Ni cerita aktif lah. Sebab tu korang kena rekrut setiap hari. Tak boleh kata, aku dah rekrut dah dapat 11 orang, dah cukup. Bukan itu. Itu bukan cara dia. Cara dia setiap hari. Sampai bila? Sampai selama-lama je lah. Sampai korang dah jadi jutawan pun rekrut. Sebab apa? Kita tak tahu dalam kalangan yang dah masuk ni, siapa yang betul-betul buat kerja. Manusia kan banyak ragam. Ada yang dah sampai ejen tiba-tiba dah hilang dia punya tu momentum. Ada orang dah sampai stokis tiba-tiba hilang momentum juga. Jadi kita tak tahu. Jadi better kita backup dengan ramai. Lebih ramai, lebih mengukuhkan kamu punya bisnes. Lagi ramai bawah kamu, lagi bagus. Adalah 11 ni aktif lah. 11 aktif. Seorang KPI dia 100. 100 darab 11 kita dapat 1000. 100 kamu dah layak jadi ejen. Okey, yang bawah 11 orang ni sebab dia aktif kan. Dia pun ada DS je. Dia ada DS. So 1100 darab pula yang 11 orang bawah dia. Maka kamu akan dapat 11,000. Dah naik stokis. Kan target dia 8,000 je kan. Okey, yang ni pun sama. Dia berdua ni yang DS bawah dia ni pun aktif juga. Naik lagi darab lagi 11, maka kamu dapat 110,000. Yang mana tadi stokis hanya, monster stokis hanya 85,000. So tu ni lah kamu dah dapat belasan puluhan ribu punya gaji. So nampak susah tak? Ada kena menjual tak? Tak ada pun. Mana ada menjual sangat. KPI je pun. Ni guna produk yang kamu guna kan. So benda ni simple kalau kamu faham. Jadi letak dalam mindset kamu kena rekrut. Okay. So apa itu magic number? Ini yang saya nak kongsi ini. Magic number ini satu angka, nombor penentu kepada pencapaian matlamat dalam Nurul Syahir berdasarkan KPI. Tadi kita ada KPI agent, KPI stokis monster. So KPI tu kita akan bahagi berapa hari yang tinggal. Macam hari ni dah 3 hari bulan 8. So kamu kira ada berapa hari? Ada lebih kurang 29 hari kan. Okay. So contoh kat sini. Okay, katalah kita ambil ini yang KPI magic number untuk KPI agent. KPI agent 1,100. Katalah kita ambil 30 hari. 30 hari bahagi, so sehari berapa? RM37 je. RM37. Kalau kamu buat yang post produk tadi, kamu berjaya jual satu produk yang bernilai RM37, kamu dah boleh capai. Dah boleh capai KPI agent. Dengan syarat apa? Kamu ada DS. Kamu kena ada DS. DS apa? Kurang-kurangnya 11 orang yang aktif. 11 orang pun buat yang sama. Kalau kamu ada 11 orang yang aktif, dia jual satu produk je sehari. Kamu dah naik ejen. Dia jual satu produk. Tak mustahil satu produk sehari. Saya yang buat, ikut apa leader cakap pun boleh jual 2-3 produk sehari. Kamu tambah perempuan lagi cepat. Lebih satu produk. Jadi kat sini, kalau semua buat 11 orang darat RM37, dapat RM407 sehari. Darat 30 hari maka kamu dapat 12,210. Sedangkan nak jadi ejen 1,100, kamu dah dapat 12,000, kamu dah jadi title stokis. Nampak tak? Kan? Nampak? Ini kesan kalau kita punya DS. Kita pandai handle dan dia aktif, maka kita akan dapat capai sekelip mata saja stokis. Okay, so kita tengok stokis sebab KPI dia. Okay, KPI stokis ada 8,000. Bagi 30 hari, katakan andaikan 30 hari. So sehari 267. Macam besar. Tapi kamu kena ingat, waktu ni kamu dah ejen. Kamu dah ada rangkaian pun kat bawah. Rangkaian tu pula berkembang. Dia takkan senyap. Kan? Kecuali kamu yang senyap. Dia takkan senyap. So katalah sebelah orang ni boleh buat 267. Maksudnya 11 orang ni mungkin dia dah ejen semua. Dah ejen.
267 ni small matter sebab dia dah agent dia dah banyak. Yelah kalau seorang 37 bawah dia dah boleh dapat lebih 267. So 267 dah 11 orang dapat 2,937 sehari tau. Dari 30 hari 88,000. Syarat nak jadi monster zombie berapa? 85,000 je. Maksudnya kalau waktu kamu kat stokis ni, kalau kamu buat betul-betul, yang ni hidup 11 orang je saya cakap, kamu akan dapat jadi monster stokis dan waktu itulah kamu dah jadi apa? Pendapatan kamu adalah sebanyak belasan ataupun puluhan ribu. Nak ke tak? Tanya diri sendiri. Okay? So target tim JBSJ. Di bawah JBSJ kita target sehari kita rekrut 5. Walaupun kamu dah ada 11 orang, kamu jangan stop rekrut. Percayalah cakap saya. Sebab kita bahaya kalau kita ngam-ngam walaupun dia aktif sekalipun. Kalau kita ngam-ngam kita sangat bahaya. Kita kena ada backup. Macam orang main bola, walaupun ada dah 11 orang atas padang, dia tetap ada reserve. Sebab kita tak tahu siapa yang cedera. Siapa yang momentum dia tiba-tiba turun, kita tak tahu. Jadi begitulah juga dalam perniagaan. Okay, so agent KPI group kita, agent 1,100, stokis 8,000 dan monster stokis 8,500. Ini untuk bulan Ogos. Benda ni boleh berubah. Dan biasanya dia naik. Jadi korang kena, sebab tu korang kena ada ramai DS kat bawah. Okay, so ringkasannya kat sini, kunci kejayaan untuk berjaya dalam Malaysia, pertama kamu kena follow leader. Nak tak nak, hebat macam mana pun kamu kena ikut orang berjaya. Katalah orang kat atas kamu tu lebih muda daripada kamu. Itu soal umur, soal pengalaman, soal kejayaan, experience dia lebih daripada kamu. Kamu kena follow leader dan ikut nasihat dia. Buang sifat malu, malas dan takut. Ini masalah. Kalau kita nak, tanya nak, tapi kita sendiri tu malas. Malas nak post. Leader kata okey, pukul 8 post, pukul 12 post. Tak ada, tak buat. Lepas tu duduk komplain. Tak dapat pun, susah. Buat tak buat. Okay. Takut, malas. Takut apa? Takut orang kecam. Itu biasa. Kamu ingat Kak T yang Fatimah Zahra tu, berapa ramai yang kecam dia, berapa orang ramai yang kata macam-macam. Itu biasalah. Kamu buat apa pun orang kata. Buat baik orang kata, buat jahat lagi orang kata kan. Betul tak? Okay. Itu yang tu kita buang jauh-jauh. Hindari yang negatif. Kamu tahu dah kawan kamu ni, bila kamu nak promote dia dah mula pandang zero, kamu hindarilah dia. Tak payah promote kat dia. Kan? Kamu dah tahu dia macam mana. Janganlah. Dah tahu, elak. Itu cara yang terbaik lah. Jadi itu sahaja kata kuncinya, kunci kejayaannya, dan itu sahaja yang saya nak sampaikan hari ini. Saya harap benda ni boleh kamu dapat input macam mana yang kamu kena buat dalam Nuraisha, dan saya doakan kamu berjaya menjadi jutawan dalam Nuraisha. Setakat itu saja. Jumpa lagi. Okay. Buat sampai jadi.